Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat menyambung bacaan kepada kitab ringkasan Riyadhus Salihin susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang diringkaskan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Jadi pada dua sesi yang lepas kita telah membincangkan bab tawakal. Jadi ada berbaki dua lagi hadis daripada kitab bab tawakal muka surat 22. Muka surat 22. Jadi malam ni kita akan baca sahaja dua hadis ni, kemudian kita akan masuk ke dalam bab yang baru, iaitu bab tanda cinta Allah kepada hamba-Nya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Nabi SAW pernah membaca, selalu membaca, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepada engkaulah aku berserah diri. Islam, aslama, Islam bermaksud kita menyerah diri. Bila kita sebut tentang Islam, apa maksud agama Islam? Seringkali didatangkan beberapa makna. Antaranya, Islam tu bermaksud salam, bermaksud keamanan, kedamaian. Tetapi maksud yang paling utama kepada Islam, para ulama sebutkan, ialah menyerah diri. Jadi apabila kita kata kita orang Islam, maka kita adalah orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala perintah-perintahnya. Jadi dalam ni, hadis ni menceritakan tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepada engkaulah aku menyerah diri. Jadi kata para ulama, antaranya Ibnu Abdul Bar, dia menyatakan bermaksud aku menyerah diri kepada engkau, maksudnya aku menyerah diri kepada hukum engkau, kepada arahan engkau. Aku menyerah diri dan aku redha, aku beriman dengan engkau. Maksudnya kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah Allah. Jadi, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa bika amantu, dan dengan dirimu aku beriman. Aku beriman denganmu. Wa alaika tawakkaltu, dan aku bertawakal kepadamu. Jadi sebab tu hadis ni dibawakan dalam bab tawakal, sebab dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa alaika tawakkaltu, kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, kepadamu, anabtu maksudnya kepadamu aku kembali. Maksudnya kepadamu aku bertaubat. Al-inabah, anabtu ini, al-inabah bermaksud ar-ruju', kembali. Jadi kembali ni maksudnya apa? Kembali kepada Allah, maksudnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita manusia, kita buat silap, kita tersilap jalan, maka kita kena kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa bika khasamtu, dan denganmu khasamtu. Maksudnya apa? Khasamah ni maksudnya macam kita bergaduh, bermusuh. Kat sini dia terjemahkan macam mana? Denganmu aku berperang. Berperang. Jadi disebutkan di sini, denganmu aku berperang, denganmu aku melawan musuh. Maksudnya dengan apa yang engkau berikan kepadaku daripada peperangan ni, daripada dua aspek. Satu, peperangan fizikal. Peranglah maksudnya perang senjata. Yang kedua, perang pemikiran. Jadi sebab tu Ibn Allan dalam Dalilul Falihin, syarah kepada Riyadhus Salihin, dia kata, dan denganmu aku berperang, wabika maksudnya
aku berperang dengan apa yang engkau telah berikan kepadaku daripada hujah-hujah. Maksudnya ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan ia untuk berperang di jalan Allah, untuk lawan idea-idea pemikiran-pemikiran yang songsang. Ataupun kalau kita bercakap daripada aspek peperangan fizikal, perang senjata, maka dengan pertolonganmu, dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kita berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, peperangan ada dua. Peperangan fizikal dan peperangan pemikiran. Pada zaman sekarang, peperangan pemikiran adalah perkara yang sangat kritikal. Kita lihat bagaimana peperangan pemikiran, mereka yang telah menyeleweng, yang telah rosak fitrahnya, cuba merosakkan anak-anak kita daripada akar umbi. Kan baru-baru ni kecoh tentang ada satu filem kanak-kanak yang dimasukkan unsur-unsur LGBT di dalam tersebut. Sampai akhirnya filem tersebut tak dibenarkan ditayang di banyak negara, termasuk di negara kita. Tetapi pihak yang produksi filem tu berdegil nak juga, sebab mereka sedang melancarkan peperangan pemikiran. Mereka nak masyarakat terima LGBT ni, golongan yang tak tahu identiti mereka, yang mana laki ni rasa diri mereka perempuan, yang perempuan rasa diri mereka laki. Maksudnya identiti jantina tu bukan lagi berdasarkan kemaluan mereka, yang mana Allah dah bagi lelaki macam ni, perempuan macam ni, tapi mereka rasa hari ni aku nak jadi laki, hari ni aku nak jadi perempuan. Sebab tu di kalangan mereka bukan sekadar ada yang laki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi laki, ada juga yang berada dalam konflik identiti. Mereka tak tahu diri mereka siapa. Dan tuan-tuan, macam mana kompleksnya, macam mana rosaknya manusia bila lari daripada fitrah. Semalam tak silap saya, dekat mana, Australia, ada orang hilang. Dalam berita sebut she, perempuan lah kan. Tetapi dalam poster, polis cari dia, maksud tolong dah ditemui lah, dengan misai janggut, tapi she. Jadi bukan orang Islam saja yang rasa benda ni pelik, bahkan masyarakat di barat pun mereka rasa benda ni merosakkan anak-anak mereka. Sebab tu bukan di negara Islam je sedang berlaku konflik antara LGBT dengan orang-orang beragama. Bahkan di negara-negara barat, orang Kristian mereka lawan benda ni sebab benda tu bercanggah dengan agama mereka. Tetapi mereka cuba terapkan peperangan pemikiran ni dengan pelbagai sudut. Daripada aspek kartun kanak-kanak pun mereka masuk, dalam bidang kesukanan pun mereka masuk. Sampai kalau kita baca berita, ada atlet-atlet wanita sampai boikot acara sebab mereka kata, mana boleh ni transgender ni, dia lelaki tapi dia rasa dia perempuan, dia masuk acara perempuan. Kita tahu fizikal lelaki dan perempuan Allah cipta memang berbeza. Memang habis acara perempuan di monopoli lelaki yang mengaku perempuan ni, dialah juara. Sebab fizikal dia memang diciptakan, Allah ciptakan fizikal lelaki tu lebih besar, lebih kuat dan semisalnya. Sampai orang kata dah berakhir dah era sukan wanita, sebab habis semua disapu. Jadi nampak bagaimana benda tu rosak fitrah. Orang nampak benda tu pelik sebenarnya, tak rasional, tetapi mereka cuba nak normalisasikan perkara tersebut. Dan itu juga berlaku dalam masyarakat kita. Sebahagian orang kita kata kita tak boleh nak, kita memang betul, kita jangan hina mereka, betul, tetapi tak boleh terima idea tersebut. Tak boleh kita iktiraf. Kita iktiraf mereka sebagai manusia lah. Mereka lelaki, kita iktiraf mereka sebagai lelaki. Walaupun mereka mengaku mereka wanita ke, mereka mengaku mereka tak tahu mereka wanita ke lelaki, tetapi mereka lelaki tak lelaki. Tapi kita tak boleh biar idea-idea tu masuk dalam masyarakat kita. Jadi kadang-kadang bila kita bercakap perkara ni, orang kata ni hak asasi manusia, kebebasan. Hak asasi manusia ni juga satu bentuk peperangan pemikiran. Ghazwatul fikr, peperangan pemikiran. Sebab tu kita kena berjaga-jaga, sebab bagaimana mereka sampai ke tahap yang Muslim pula yang dah terpengaruh dengan aliran ni, mereka cuba nak buktikan bahawa Islam tak pernah memerangi gay ke lesbian dan semisalnya. Mereka nak kata bahawa benda tu diterima dalam Islam. Mereka putar balik kisah kaum Nabi Lut. Mereka kata yang Allah laknat kaum Nabi Lut ni bukan sebab
mereka melakukan masuk songsang, nafsu songsang mereka. Tapi Allah laknat mereka sebab mereka paksakan mereka nak ambil yang dua malaikat yang datang tu, mereka nak paksa serahkan juga pada mereka. Macam dia kata, maksud kalau suka rela bolehlah benda tu. Mereka cuba nak manipulate sejarah. Jadi kena berhati-hati. Sebab tu dalam doa ni Nabi SAW kata wabika khasamtu, dengan engkau. Dengan apa? Dengan hujah-hujah, ilmu, pengetahuan, bukti-bukti yang Allah datangkan kepada kita. Kita berhujah dengan golongan-golongan yang menyeleweng. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kekuatanmu. Bi'izzatik. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau. Kalau kita lihat dalam doa yang diajar oleh Nabi SAW, sentiasa ada pada doa itu tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat doa ni daripada awal sampai akhir semuanya menyerahkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku ni dulu orang-orang yang melakukan kezaliman. Jadi itu doa Nabi Yunus. Dan ini doa yang Nabi SAW ajar kepada kita untuk kita baca juga. Kalau kita lihat secara zahirnya, doa Nabi Yunus ni tak ada permintaan pun. Doa yang kita faham, kita minta ke Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi doa Nabi Yunus tak ada permintaan pun kan. La ilaha illa anta, tidak Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku ni orang-orang yang melakukan kezaliman. Tak ada permintaan pun. Tetapi para ulama kata cara berdoa ada banyak. Bila kita doa ke Allah, sesungguhnya aku dulu buat kezaliman, maksudnya kita sedang mengaku di hadapan Allah, ya Allah aku buat banyak dosa. Jadi bila kita mengaku depan Allah yang aku banyak buat dosa, masih apa yang kita minta dekat Allah? Kita minta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu doa yang diajar oleh Nabi Yunus alaihi salam, dan Nabi SAW sampaikan kepada kita untuk kita amalkan doa tersebut. La ilaha illa anta antudillani. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Tadi doa kita, Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta. Aku berlindung dengan kekuasaanmu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau, daripada aku disesatkan. Maksudnya kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak jatuh ke dalam kesesatan. Sebab tu tuan-tuan, setiap hari, setiap kali kita solat, kita baca Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Sebab kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dikurniakan sahabat istiqamah di atas jalan kebenaran, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi SAW sering berdoa, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Sebab tu doa lain lagi, Rabban, yang dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, Tuhan kami, jangan kau pesongkan hati kami selepas engkau memberikan petunjuk kepada kami. So hari ini kita dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu adakah kita dapat kekal di atas hidayah tersebut. Sebab tu bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, para ulama tafsir katakan kita minta jalan yang lurus tu bukan sebab kita tengah sesat, kita tengah solat waktu kita baca tu kan, ihdinas siratal mustaqim. Kita berada di jalan lurus. Jadi bila kita minta berada di jalan lurus, maka kita minta, ya Allah, kekalkan kita di atas jalan yang lurus. Kita baca waktu solat, kita minta ke Allah, ya Allah, bagi aku kekal jadi orang yang mendirikan solat, tak terpesong. Sebab kita tahu hati kita berubah-ubah. Kadang-kadang kita rajin beribadah, kadang-kadang kita malas. Kadang-kadang kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita buat dosa, kita tak rasa apa-apa. Lepas tu disebutkan, antal hayyul ladzi la yamut. Engkaulah Tuhan yang maha hidup dan tidak mati.
Tuhan yang sentiasa hidup. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa hidup dan tidak mati. Sebab itu kita bertawakal kepada Allah. Kenapa kita nak tawakal kepada benda yang mati? Kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa hidup dan tidak akan mati. Wal jinnu wal insu yamutun. Sedangkan jin dan manusia semuanya akan mati. Jadi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang maha hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Jadi kita masuk hadis yang terakhir dalam bab tawakal. Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa beliau berkata, kana akhir qauli Ibrahim hina ulqiya finnar. Dia kata adalah perkataan terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia dicampakkan ke dalam neraka. Hasbi Allah, cukuplah Allah, wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai wakil. Wakil ni yang menguruskan urusan kita. Kita tahu apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat dalam surah Al-Anbiya, panjang cerita tentang Nabi Ibrahim. Daripada ayat yang ke-64 cerita, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Orang-orang penyembah berhala tu kan yang lepas mereka pergi, Nabi Ibrahim pergi pecahkan patung-patung sesembahan mereka. Lepas tu Nabi Ibrahim pergi letak alat yang diguna untuk pecahkan patung tu dekat patung yang lagi besar, paling besar. Jadi bila orang-orang tu balik tengok, habis dah berhala-berhala mereka. Mereka tanya kat Nabi Ibrahim, mereka dapat tahu Nabi Ibrahim yang buat. Nabi Ibrahim kata, pergi tanya dekat berhala yang besar tu. Lepas tu mereka sendiri jawab, berhala tu mana boleh cakap? Mereka sendiri tahu berhala tu tak ada apa-apa. Sebab tu dalam ayat 64 Allah kata faraja'u ila anfusihim, maka mereka penyembah berhala itu kembali pada diri mereka memikirkan. Lalu mereka faqalu innakum antumuz zalimun, kamu semuanya, sesungguhnya kamu sendiri adalah orang-orang zalim. Mereka tahu mereka zalim, mereka buat benda yang salah. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Mereka kata, sesungguhnya hai Ibrahim, engkau pun tahu bahawa berhala-berhala itu tak dapat bercakap. Maksud tadi ayat pertama tadi bila Nabi Ibrahim kata, "Pilah tanya dekat berhala-berhala tu." Tu yang mereka kata, "Ish, tak boleh." Mereka tahu. Jadi mereka pun cakap Ibrahim, "Maha ula yantiqun." Berhala-berhala tu tak boleh cakap. Bila mereka cakap macam tu, bila mereka jawab kat Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tu, maksudnya metod dakwah Nabi Ibrahim nak bagi mereka fikir sendiri. Kadang-kadang bila kita terang kat orang tak faham, orang tolak. Jadi kita buat sesuatu yang macam memprovokasi pemikiran mereka untuk mereka fikir balik. Jadi bila mereka sendiri dengan mulut mereka sendiri kata berhala tu mana boleh bercakap. Lalu kata Nabi Ibrahim alaihissalam, qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Nabi Ibrahim kata, adakah kamu semua pergi sembah sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dia tak dapat bagi manfaat kepada kamu dan tak dapat nak memberi mudarat kepada kamu? Tetapi mereka ni degil. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia tolak kebenaran bukan sebab dia tolak mesej tersebut, tapi degil. Mereka tak nak mengaku salah, malu nak mengaku salah. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Kata Nabi Ibrahim, teruk kamu ni. Kenapa kamu sembah selain Allah? Takkah kamu berfikir? Bila Nabi Ibrahim cakap macam tu, mereka dah mati hujah. Jadi kita lihat, ini merupakan satu perkara yang berlaku zaman berzaman. Apabila manusia dah kalah hujah, mereka tak dapat jawab,
Mereka terperangkap dengan perkataan mereka sendiri bila mereka kata berhala-berhala tu tak boleh bercakap. Jadi bila mereka cakap macam tu, Nabi Ibrahim kata, jadi kenapa kau sembah berhala tu? Mereka dah sangkut. Tak dapat nak reply, tak dapat nak jawab kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi mereka kata, qalu harriquh. Mereka kata, bakar dia. Bakar Nabi Ibrahim. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Tolonglah Tuhan-Tuhan kamu. Orang musyrikin boleh seru. Mereka tak dapat jawab persoalan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim kata, kenapa kau sembah juga benda yang tak boleh bagi manfaat dan mudarat? Mereka kata, bakar dia dan pertahankan, tolong Tuhan-Tuhan kamu jika kamu betul-betul nak mempertahankan Tuhan kamu. Lalu apa yang berlaku? Nabi Ibrahim sebut, bila dah dicampak dalam api, Nabi Ibrahim kata, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baik wakil, maksud sebaik-baik pembela yang akan menguruskan urusan Nabi Ibrahim. Jadi kata Allah pada ayat ke-69, qulna, kami berkata, ya naru kuni barda wa salama. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, ya cukuplah Allah sebagai pembela. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim daripada kezaliman kaum musyrikin pada waktu tersebut. Jadi tamatlah bab tawakal. Jadi insya-Allah kita masuk pada hari ini bab yang baru, tanda cinta Allah kepada hamba-Nya. Kita semua selalu berbincang tentang cinta Allah, siapa yang Allah sayang. Kadang ada satu tagline lah, Allah sayang. Tetapi kasih sayang Allah ni bukan untuk semua orang. Kasih sayang Allah ni hanya kepada orang-orang tertentu sahaja. Jadi kita lihat ayat yang pertama dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah. Maksud Allah kata kat Nabi Muhammad, sebut kepada manusia, kepada umat kamu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mencintai Allah, kalau kamu menyayangi Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutlah aku. Jadi Allah dah letakkan satu syarat paling utama untuk seseorang menyatakan dia mencintai Allah, hendaklah dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, ini adalah ayat yang mulia yang menjadi pemutus kepada semua orang yang mendakwa mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka tidak berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Katsir, ayat ni menjadi pemutus kepada semua orang yang dakwa mereka cinta Allah. Semua orang kata dia cinta Allah Subhanahu wa taala. Daripada zaman Nabi Muhammad SAW, daripada kaum musyrikin, ahlul kitab yang tolak dakwah Nabi SAW, mereka kata mereka cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ni menjadi pemutus untuk mereka. Yang mana sedang mereka itu bukan berada di atas tariqah Muhammadiyah, bukan berada di atas jalan Nabi Muhammad SAW. Mereka tolak Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Ibn Katsir rahimahullah, mereka itu penipu dalam dakwaan mereka. Tidak benar dakwaan mereka, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, selagi mana mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ayat ni kalau kita lihat, pada asalnya kita sedang bercakap tentang orang musyrikin, orang-orang kafir yang tolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Mereka ahlul kitab, mereka beriman pada Allah. Orang Nasara, orang Kristian, orang Yahudi di zaman Nabi SAW, ketika Nabi
hijrah ke Madinah, bertembung dengan golongan Yahudi Nasara, mereka beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang mereka enggan lakukan, orang Yahudi apa yang mereka enggan lakukan? Mereka tak nak ikut Nabi Muhammad SAW. Mereka bukan tolak Allah, tetapi mereka tak nak ikut Nabi Muhammad SAW. Mereka rasa mereka mencintai Allah. Jadi Allah letak syarat, nak cinta Allah, cinta Nabi Muhammad SAW, ikut Nabi Muhammad SAW. Dan malang pada hari ini ada sebahagian umat manusia yang mana dia beranggapan dengan cinta dia kepada Allah, dia boleh buat apa sahaja. Ada orang dia tak nak ikut syariat. Dia tak nak ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Yang penting bagi dia, dia kata hati dia dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang merepek-repek cakap pasal makrifat dan semisalnya. Bila tengok zahir dia, ya Allah, tak ada rupa orang yang mentaati Allah. Mulut keluar perkataan yang tak elok, bercakap benda-benda lucah, tapi mereka kata mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, orang-orang yang merepek macam ni, mereka dakwa mereka cinta Allah, mereka nak dekatkan diri pada Allah, tapi mereka bukan berada di atas jalan Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Allah, jika kamu cinta Allah Subhanahu Wa Taala, ikutlah Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila seseorang mengikut Nabi Muhammad SAW, maka dia akan memperolehi apa yang dia kehendaki daripada cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apa? Allah jawab, kalau seseorang itu ikut Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullah. Allah kata, Allah akan cintai kamu. Kamu ikut Nabi Muhammad SAW, kamu cinta Allah dan kamu buktikan cinta tu dengan mengikut Nabi Muhammad SAW, balasan yang kamu dapat, Allah akan mencintai kamu. Jadi mafhum mukhalafahnya, kata lawannya, kalau seseorang itu tak ikut Nabi Muhammad SAW, Allah tak sayang dia, Allah tak cinta dia. Jadi cinta Allah ni ada syarat. Cinta Allah ni ada syarat. Bukannya Allah, kita tak boleh kata Allah sayang semua orang, Allah sayang orang kafir. Tak. Kadang-kadang kita terlalu berhikmah nak menyampaikan Islam, kita nak tunjuk Islam ni agama damai. Allah sayang semua orang, yang buat syirik ke tak syirik. Betul, Allah bagi rahmat kat semua orang, betul. Allah bagi nikmat kat semua orang kat dunia, betul. Allah bagi rezeki, betul. Allah bagi kesihatan, betul. Tetapi adakah Allah sayang orang yang mensyirikkan Allah? Tak. Adakah Allah sayang orang yang melawan Nabi Muhammad SAW? Tidak. Tapi Allah bagi rahmat, betul, kat dunia. Allah bagi nikmat sebagaimana Allah bagi kepada orang-orang yang Allah sayang. Jadi kalau kita dapat nikmat kat dunia ni, macam-macam hidup bahagia, adakah itu petanda Allah sayang? Kena tengok kita macam mana. Kalau kita orang yang benar-benar mentaati Allah, berusaha, kita tahu kita tak maksum, tak ada orang yang terlepas daripada dosa, tapi maksudnya dia cuba nak ikut Nabi Muhammad SAW, ikut ajaran Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, maka dia akan dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tu sahaja, Allah sayang kemudian wa yaghfiru lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi syarat nak dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang kita kena tauhidkan Allah, tak boleh syirik. Bahkan tauhid itulah sebesar-besar dakwah Nabi SAW, seruan Nabi SAW. Orang yang ikut Nabi SAW, dia kena mentauhidkan Allah, dia tak boleh syirik. Ada juga manusia zaman sekarang pula, dia sayang sangat kat Nabi Muhammad SAW, dia abaikan bab tauhid. Nabi Muhammad SAW lah segala-galanya. Dia angkat Nabi Muhammad SAW sampai ke tahap yang melampaui batas, yang Allah tak redha perkara tersebut. Sebab tu Nabi SAW kata, jangan kamu melampaui batas aku sebagaimana orang Nasara buat dekat Nabi Isa AS. Sebab tu Nabi SAW larang dijadikan kubur-kubur sebagai masjid, termasuk kubur baginda. Sebab tak nak manusia melampau dalam memuliakan Nabi Muhammad SAW sampai ke tahap mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena faham benda ni.
Bila kita kata kita cinta Allah, kena ikut Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita ikut Nabi Muhammad SAW, kita kena tauhidkan Allah. Tak boleh kata, aku sayang Nabi Muhammad SAW, aku ikut Nabi Muhammad SAW, tapi benda-benda syirik, khurafat semua buat. Jumpa bomoh, tangkal, segala-gala macam. Bila dalam kesusahan, seru itu ini. Tuan-tuan, saya ada pengalaman sejak kecil. Kilah na'udzubillah min zalik, orang dulu mungkin tak tahu benda ni. Saya waktu kecil dulu, sebelum tidur, saya diajar bukan doa tidur. Saya seru, saya tak tahu apa benda saya seru. Waktu sebelum tidur saya baca, Ya Madi, Ya Madali, Ya Saman, Ya Saman. Apa dia tu? Bila besar sekarang, saya Saman ni siapa? Yang saya duk seru waktu kecil-kecil dulu sebelum tidur. Rupanya didakwa itulah wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Mahdi, Ya Mahdali, Ya Saman, Ya Saman. Bayangkan tiap malam sebelum tidur, waktu kecil tu saya baca benda tu. Kita dakwa kita ikut Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW ajar apa sebelum tidur? Bismikallahumma amutu wa ahya. Lepas tu ada lagi doa-doa lagi. Allahumma laka aslamtu. Banyak lagi sunnah Nabi SAW. Tapi yang kita buat, baca doa-doa merepek tu. Siapa yang tak terpengaruh, tak pernah terlibat dengan benda-benda macam ni, tu nikmat besar lah. Saya pun bila ada pengalaman waktu kecil macam tu, saya rasa bagus juga. Allah takdirkan adalah sikit pengalaman merepek macam tu. Jadi kita tahu ada kefahaman-kefahaman yang salah dalam masyarakat kita. Kita kata ikut Nabi Muhammad SAW, jauh daripada sunnah. Tauhid Allah, jauh daripada tauhid. Siapa ajar kita bila kita nak tidur pergi minta kat wali? Siapa? Kita masuk toilet pun, tempat yang kita kata banyak syaitan tu pun, kita minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini pula ada orang ajar bila masuk hutan, serulah nama itu ini. Kita masuk toilet tak minta pun perlindungan jin, kita minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu jugalah kita masuk hutan dan semisalnya. Tapi benda ni dalam masyarakat kita merebak. Jadi kalau ikut Nabi Muhammad SAW, dakwah Nabi Muhammad SAW, seruan paling utama daripada Nabi Muhammad SAW ialah dakwah tauhid. Dakwah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan dapat cinta Allah, kita akan dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, dia bawakan satu perkataan ahlul hikmah. Sebab semua orang dakwa dia cinta Nabi SAW, dia cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, laisa sya'nu an tuhib. Taklah penting sangat siapa yang kau cinta. Tak ada benda sangat. Kita boleh cinta semua orang, sayang semua orang. Laisa sya'nu an tuhib. Innama sya'nu an tuhab. Sebaliknya yang penting tu untuk kita dicintai. Macam apa kalau dulu-dulu kisah apa, Laila Majnun kan? Ke apa cerita-cerita tu? Orang dia kata dia sayang orang ni, tapi orang tu tak sayang dia, apa dia? Kita dakwa kita sayang Nabi Muhammad SAW, kita sayang Allah SWT, tapi Allah SWT tak sayang kita, Nabi Muhammad SAW tak sayang kita, apa dia? Sebab tu yang penting bukan siapa yang kita cintai, tetapi adakah kita ni dicintai. Kita boleh dakwa kita cinta ramai orang, tapi adakah orang mencintai kita? Imam Ibn Katsir menukilkan perkataan Imam Hasan Al-Basri. Dia menyatakan bahawa ada kaum mendakwa bahawa mereka mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menguji mereka dengan ayat ni. Semua orang boleh dakwa mereka cinta, tetapi cinta hanya terbukti apabila diberikan ujian. Kan tuan-tuan, kan kita dengan isteri kita, pasangan kita, apa bukti kita menyayangi isteri kita? Waktu cantik, waktu sihat, waktu muda, bolehlah kita kata I love you, I love you. Cuba ditakdirkan Allah, isteri kita jatuh sakit, lumpuh, mungkin berlaku sesuatu, muka dia dah tak cantik macam dulu, kena asid ke apa. Itulah ujian. Betul ke kita cinta dia? Sama juga bila cinta seorang isteri kat suami. Waktu suami tu kaya, sihat, bolehlah dia cakap dia sayang. Tetapi cinta tu hanya akan terbukti apabila diuji. Suami sakit, suami hilang pekerjaan, suami hilang sumber kewangan. Waktu tu cinta teruji.
Jadi kata Al-Imam Hasan Al-Basri, orang yang mendakwa dia mencintai Allah, Allah uji mereka dengan ayat ini. Adakah mereka lepas atau tidak kriteria yang Allah letakkan dalam ayat ini untuk mereka mencintai Allah? Hendaklah mereka mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita minta pada Allah supaya kita termasuklah di kalangan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dapat ikut Nabi Muhammad SAW, Allah sebut Allah akan menyayangi kita. Kita nak apa lagi? Kalau Allah sayang kita dah cukup dah. Allah sayang kita dah cukup dah. Allah sayang kita dan Allah akan ampuni dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kepada siapa? Kepada orang yang memenuhi syarat yang Allah dah letakkan dalam ayat tadi. Kalau dalam buku ni dia hanya quote ayat 31. Kalau kita lihat ayat yang ke-32, seterusnya Allah sebut Qul ati'ullaha war rasul. Katakanlah, ayat 31 Allah kata kalau kamu cinta Allah, ikut Nabi Muhammad SAW. Ayat 32 Allah ulang lagi sekali arahan yang sama. Qul ati'ullaha war rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Fa'in tawallau, jika kamu berpaling, fa'innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Ini jawapan kepada sebahagian orang yang nak menyebarkan kasih sayang Allah. Dia kata Allah sayang semua orang, kafir ke, Islam ke, musyrik ke, tauhid ke, semua Allah sayang. Tak betul. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir di bawah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala sampai mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW, mentaati Allah dan Rasul. Jadi tuan-tuan, kita janganlah sampai kita ni jadi orang yang mencintai tetapi tak dicintai. Maksudnya kita tertipu lah, kita rasa, oh ya, Allah sayang aku, tapi rupanya Allah tak sayang kita. Kita rasa Allah suka kat kita, tapi rupanya Allah tak suka kat kita. Jadi kita kena pastikan apa yang kita buat dalam kehidupan dunia kita ini adalah perkara yang Allah suka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata apa itu ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah itu satu perkataan yang merangkumi semua perkara yang Allah suka, Allah sayang dan Allah redha. Daripada kata-kata dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Jadi tuan-tuan, 24 jam hidup kita ni, kita kena pastikan kita buat benda yang Allah suka dan benda yang Allah sayang. Kita buktikan cinta kita pada Allah dengan kita berusaha buat benda yang Allah suka dan Allah sayang, supaya kita dapat jadikan 24 jam kehidupan kita, 7 hari seminggu kehidupan kita tu semuanya ibadah kepada Allah. Sebab tu kita jangan sempitkan skop ibadah. Jangan kita rasa ibadah ni baca Quran, solat, zikir. Kita kena pastikan Allah suka. Allah suka tak kita main dengan anak kita? Allah suka. Allah suka tak kita layan isteri kita elok-elok, kadang-kadang waktu macam hujung minggu borak-borak dengan anak kita, buat-buat kelakar. Bukanlah maksud kita ibadah ni kita jadi orang yang kaku je 24 jam, tak ada berhibur langsung. Kita hiburkan keluarga kita, Allah suka tak? Allah suka. Kita bahagiakan, kita masukkan kegembiraan dalam hati orang, Allah suka. Kalau kat orang lain pun Allah suka bila kita timbulkan kegembiraan dalam hati mereka, apatah lagi bila kita buat dengan anak-anak kita, isteri kita. Jadi kita buat semua tu, kita, ya Allah, aku hari ni aku belanja anak aku makan KFC, ya Allah, aku belanja anak aku makan McD, aku bagi isteri aku pakai yang cantik-cantik. Semoga Allah terimalah sebagai ibadah kepada Allah. Kita cuba jadikan benda tu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jangan sempitkan skop ibadah tu. Jadi sebenarnya tak susah pun nak ibadah pada Allah. Kadang kata, susah lah macam tu 24 jam nak ibadah. Bukan susah, sebab kita tak faham konsep ibadah tu. Kita rasa macam tu terpaksa buang dunia, tak boleh nak campur dengan orang, tak boleh nak gelak-gelak ketawa, nak tension, macam nak fokus pasal akhirat mati je. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Setiap waktu ada benda yang kita kena buat. Yang penting kita pastikan benda tu Allah suka dan reda. Kita bersukaria dengan anak isteri kita, keluarga kita, dengan jiran tetangga kita, bermasyarakat. Itu semua benda-benda yang Allah SWT suka. Allah suka kita jadi orang yang baik pada jiran-jiran kita. Jadi ayat ni Allah suruh kita taat kepada Allah dan Rasul. Dan jika berpaling, Allah tak suka. Sesiapa yang berpaling, orang kafir lah yang berpaling daripada mentaati Allah dan Rasul. Kita masuk hadis yang pertama. Hadis ni sangat penting. Hadis ni bercerita tentang wali Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, Allah berfirman, Allah berkata, ini hadis qudsi, man adali waliya, sesiapa yang memusuhi waliku. Allah kata, sesiapa yang memusuhi waliku, faqad azantuhu bil harbi. Allah kata, sesiapa yang memusuhi waliku, aku isytihar perang kepada dia. Jadi kita kena tahu wali Allah ni siapa. Zaman sekarang semua orang dakwa itu wali, ini wali, itu wali. Wali Allah ni orang yang bertakwa. Kita jangan jadikan parameter seorang wali tu dia dapat buat benda-benda yang pelik, boleh terbang, boleh jalan atas air. Itu bukan parameter seorang wali. Kita tak menolak wali ada karamah, betul. Karamah ni benda-benda yang mencari adat, yang luar biasa. Betul. Wali ada perkara tersebut. Tetapi itu bukan parameter seorang wali. Ada juga orang yang dapat semua itu sebab mengamalkan sihir. Ada juga istidraj. Istidraj ni maksud Allah bagi kelebihan kepada seseorang yang menyebabkan dia semakin kufur, semakin jauh daripada Allah. Jadi itu bukan parameter. Parameter wali ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wali adalah orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wali, kita boleh jadi wali Allah? Boleh. Kita buat semua benda yang Allah suruh, tinggal semua yang Allah larang, kita wali Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang menyusun kitab Riyadhus Shalihin ni, ada siapa nak nafikan dia wali Allah? Tak ada siapa boleh nafikan. Dia membuktikan keikhlasan dia dalam dakwah. Dia menulis pelbagai kitab yang menjadi rujukan umat Islam. Walaupun tak adalah cerita-cerita pelik pasal Imam An-Nawawi dia jalan atas air, dia terbang dan semisalnya, dia kebal ke, tak ada. Kan zaman sekarang kata wali dia kebal dan semisalnya. Macam sekarang popular apa, kisah Mat Kilau. Adalah macam-macam cerita, orang kata dia kebal dan semisalnya. Lepas tu cucu Mat Kilau bersuara, tak payah cerita pasal ayah saya kebal, atuk saya kebal, merepek semua tu, dia kata. Orang kita suka benda-benda mistik ni. Bila benda-benda macam tu, kita tak tolak karamah. Tapi itu bukan parameter seorang wali. Jadi sepatutnya kalau nak cerita pasal Mat Kilau, cerita pasal jasa dia lah. Apa yang dia buat. Bukan, kalau betul lah dia kebal, bukan cerita pasal dia kebal dan semisalnya. Sebab itu bukan parameter dia berada di jalan benar atau salah. Sebab kalau orang amal ilmu sihir pun dia boleh kebal. Kalau orang yang pergi jumpa berumah sana sini minta bantuan jin pun dia boleh kebal. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, mereka perang, berapa ramai yang mati, mereka tak kebal pun. Tapi ada siapa yang nak nafikan sahabat Nabi wali Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi SAW pergi perang pun Nabi SAW cedera. Nabi SAW lagi tinggi daripada martabat wali. Jadi bukanlah kebal atau kelebihan-kelebihan luar biasa tu menjadi parameter pengukur seseorang itu wali atau tidak. Jadi hadis ni akan cerita kat kita siapa yang Allah kata wali dia, yang mana Allah kata sesiapa memusuhi waliku, aku isytihar perang kepada dia.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih." Tidak ada satu perkara yang lebih aku cintai, tidak ada satu perkara yang hamba-Ku lakukan untuk mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai melebihi perkara yang telah aku fardukan. Allah bagi tahu kita, dalam banyak-banyak amal yang kita lakukan untuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling Allah suka ialah benda yang Allah wajibkan. Jadi kita kena ingat, nak jadi wali Allah, benda wajib kena jaga. Benda wajib kena jaga. Saya tengok kat video kat Facebook, na'udzubillah min zalik, orang kata ni wali Allah kat Indonesia lah. Dia bawa pakcik tua tu, kasihan pakcik tu, mungkin dia pun sakit ke dah tak sihat. Orang kata dia wali Allah dengan dia tak pakai bajunya, pergi bawa atas mimbar sambil isap rokok. Lepas tu ramai-ramai pergi beratur, salam, cium tangan dia. Saya kata la ilaha illallah. Wali Allah apa isap rokok macam ni? Merepek-repek kefahaman kita pasal wali Allah. Ada yang kata wali Allah hisap rokok untuk bakar syaitan. Na'udzubillah min zalik. Wali Allah tak buat benda-benda macam tu. Wali Allah, mereka ikut arahan Allah. Hisap rokok tu bukan benda baik. Majoriti ulama sekarang kata haram, ada yang kata makruh, tapi maksud benda bukan benda elok. Takkan wali Allah dia zahirkan, bukan kita kata wali Allah maksum, tapi kalau sampai tahap depan orang ramai hisap rokok, lepas tu kita panggil dia wali, beratur ramai-ramai nak salam cium tangan dia. Na'udzubillah min zalik. Jauh kefahaman kita pasal wali. Jadi Allah cerita ni, Allah kata Allah isytiar perang pada orang yang memusuhi walinya. Lepas tu Allah sebut apa benda je, wali ni buat apa. Pertama, ciri wali ni dia tunaikan kewajipan. Dan kita semua kena ingat, amal yang paling Allah suka ialah amal yang Allah wajibkan. Nanti insyaAllah lepas ni kita akan tengok kenapa amal yang paling Allah suka ialah amal yang Allah wajibkan, bukan amal-amal sunat. Lepas tu Allah kata, "Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Hamba-Ku sentiasa berterusan, sentiasa dia mendekatkan diriku dengan menunaikan perkara-perkara sunat sampailah aku mencintainya. Lepas seseorang tu dia buat benda-benda wajib, dia tambah dengan amal sunat. Jadi bila kita buat benda wajib, kita tambah benda sunat, Allah cinta kat kita. Bukan maksud orang yang buat benda wajib je Allah tak sayang, Allah sayang. Tapi orang yang buat benda wajib plus tambah dengan benda sunat, Allah lagi sayang. Jadi Allah kata bila seseorang tu buat benda wajib, dia buat benda sunat, Allah kata aku akan mencintai dia. Fa iza ahbabtuhu, apabila aku mencintai dia, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Maksudnya apa? Bila Allah sayang seseorang, Allah akan lindungi pendengaran dia. Allah jaga telinga dia daripada dia mendengar perkara-perkara yang Allah tak redha. Allah jaga telinga dia daripada dengar benda-benda tak elok. Allah jaga telinga dia supaya telinga dia dengar benda-benda yang bermanfaat sahaja. Jadi macam mana nak dapat penjagaan Allah ni? Dengan kita buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang, kita usaha pula tambah dengan benda-benda yang sunat. Maka Allah akan jaga kita. Sebab tu Nabi SAW kata, ihfazillah yahfazka. Dalam hadis lain, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Kita tunaikan hak Allah, kewajipan yang Allah fardukan kat kita, apa yang Allah suruh kita buat, Allah akan jaga kita. Sama macam hadis ni, Allah kata, aku jadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Maksudnya Allah jaga pendengaran dia. Wa basaruhu allazi yubsiru bih, aku jadi penglihatan dia yang dia melihat dengannya. Maksudnya Allah jaga penglihatan dia daripada dia lihat perkara-perkara yang haram. Allah jaga penglihatan dia supaya dia melihat perkara-perkara yang bermanfaat sahaja. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku jadi tangannya yang dia mengambil sesuatu dengannya, yang dia memegang sesuatu dengannya. Maksudnya Allah jaga tangan dia daripada buat perkara-perkara yang haram. Allah jaga tangan dia agar dia gunakan tangan tu untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Wa rijlahu allati yamshi biha,
Allah kata aku jadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Maksudnya apa? Allah jaga kaki dia daripada dia pergi ke tempat-tempat yang tidak Allah redai, ke tempat-tempat maksiat. Allah jaga dia dengan jadikan kaki dia ni bergerak, rajin pergi masjid, rajin pergi tolong orang, ke tempat-tempat yang elok. Wa in sa'alani la'u'tiyanna. Apabila orang ini meminta kepadaku, aku akan berikan kepadanya. Wala in ista'azani. Apabila dia memohon perlindunganku, la'u'izanna. Maka aku akan melindungi dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tengah sebut tentang siapa wali dia. Kan awal hadis ni, hadis kursi ni Allah kata, sesiapa yang memusuhi waliku, aku isytihar perang kepada dia. Siapa wali Allah yang Allah akan isytihar perang? Kalau orang memusuhi mereka, ini orang yang buat benda-benda ni, yang tunaikan benda wajib, yang tambah dengan perkara-perkara sunat, sampai Allah sayang kat mereka, Allah pelihara mereka. Maksudnya kalau kita benci orang-orang baik, ada orang baik, dia orang beriman, orang soleh, kita benci dia tanpa sebab. Bukanlah kita benci kalau dia buat benda kezaliman tu, benci tabi'i, tapi kita benci dia tanpa sebab. Yang lagi teruk, kita benci dia sebab kesolehan dia. Kita benci dia sebab dia orang yang beragama. Ingat, Allah isytihar perang ke atas kita. Kalau Allah isytihar perang kat kita, kita tidak akan menang selama-lamanya. Jadi jangan sampai Allah isytihar perang kepada diri kita. Jadi kalau kita lihat apa huraian para ulama kepada hadis ini. Pertama, hadis ini menunjukkan bahawa amal yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah amal yang wajib. Okey, kita dah sebut tadi. Kenapa? Kerana apabila seseorang dia melakukan amal kewajipan, akan bergabung dalam diri orang itu dua perasaan. Kenapa kita buat solat fardu? Kita nak pahala, betul. Kedua, sebab kita takut dosa. Sebab benda wajib, kalau kita buat dapat pahala, kalau tinggal berdosa. Jadi bila kita dirikan solat fardu, kita ada dua feeling dalam hati kita. Kita mengharapkan pahala Allah dan kita rasa takut. Kita takut, ya Allah, kita nak bagi Allah terimalah solat kita, sebab kita takut kalau solat kita tak diterima, kita berdosa, masuk neraka. Jadi kesempurnaan ibadah itu ada apabila dua sifat yang bergabung. Kita umat beriman, kita kena ada dua feeling ni dalam hati kita. Kita tak boleh sentiasa takut je. Takut je ke Allah, takut dosa, takut neraka. Sebab benda tu akan menyebabkan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Dan kita juga tak boleh sentiasa ada rasa optimis, mengharap je. Okey, Allah pengampun, Allah penyayang. Menyebabkan kita akan berterusan buat dosa sebab kita rasa tak apa, Allah Maha Pengampun. Tapi kita kena ada dua. Bila ada dua inilah yang menyebabkan kita menunaikan kewajipan. Adapun ibadah sunat, seseorang itu melakukan ibadah sunat, dia hanya harapkan ganjaran Allah, pahala Allah je. Dia tak ada takut, sebab dia nak takut apa? Sebab tinggalkan ibadah sunat tak berdosa. Ibadah sunat ni buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Jadi sebab tu Allah sangat suka amal yang paling Allah suka ialah benda yang Allah wajibkan. Dan apabila manusia itu dia buat benda wajib dan dia buat benda sunat, barulah bertambah cinta ke Allah. Allah memang sayang orang, dia buat benda wajib pun Allah sayang dah. Dia tambah sunat lagilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang. Jadi para ulama sebut yang wajib al-fardu adalah asal. Manakala perkara-perkara sunat ni nafilah. Nafilah ni maksudnya tambahan. Jadi kalau kita rajin solat sunat tapi tak solat fardu, sia-sia. Sebab tambahan maksudnya ada benda yang kita nak tambah lah. Contoh kita kata ibadah sunat ni macam penghias lah. Kita nak hias rumah, kena ada rumah dulu. Mungkin kita beli something, nak bagi cantik rumah kita, beli cat, nak cat rumah kita, bagi cantik. Kalau tak dicat rumah kita, rumah tu tetap berfungsi, boleh duduk, boleh berlindung di dalamnya.
Bila kita cat, jadi cantik. Tapi kalau kita beli cat, tapi rumahnya tak ada, kita nak cat apa? Jadi macam itulah analoginya untuk orang yang buat ibadah sunat, tapi ibadah wajib tak buat. Dia buat ibadah sunat untuk tambah, tapi nak tambah apa? Dia tak ada apa-apa nak ditambah. Kena faham benda tu. Jadi jangan ingat bila Allah kata Allah sayang ni, bila dia buat benda sunat, bukan maksud benda sunat lagi Allah sayang, tak. Benda sunat ni tambahan kepada kewajipan yang dia dah tunaikan. Okey. Jadi kalaulah ada orang dia tak nak buat benda sunat. Ialah manusia ni pelbagai level. Dan saya dah sebut tadi bahawa nak dapat cinta Allah ni ikut Allah dan Rasul. Ikut Allah dan Rasul ni tak semesti kita buat benda sunat semua. Kalau kita buat benda wajib pun itu dah lepas tahap minimum dah. Maksudnya kalau kita buat semua benda yang Nabi SAW suruh, Allah SWT suruh, dan kita tinggalkan semua benda yang dilarang, insya-Allah syurga. Dalam hadis dari Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah, anna a'rabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui ni dia orang Arab yang berpindah randah. Dia perangai dia kadang-kadang pelik-pelik sikit. Sebab tu kalau orang Badui tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, soalan dia memang pelik-pelik. Jadi orang Arab Badui ni jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Dullani ala amalin." Tunjukkan aku satu amal. "Idza amiltuhu dakhaltul jannah." Arab Badui ni jumpa Nabi SAW, dia kata, tunjukkan aku satu amalan yang kalau aku buat, aku masuk syurga. Jadi kata Nabi SAW, "Ta'budullah, la tusyriku bihi syai'a." Engkau sembah Allah dan jangan syirikkan Allah dengan sesuatu pun. "Wa tuqimus salah, wa tuqimus salatal maktubah." Dan engkau dirikan solat fardu. "Wa tu'addiyaz zakah al-mafruḍah." Dan engkau bayar zakat yang fardu. Maksudnya zakat yang wajib. Ada sedekah sunat kan? Jadi sedekah wajib antaranya ialah zakat. "Wa tasumu Ramadan." Dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Bila Nabi SAW selesai cakap macam tu, Arab Badui dia tahu apa respon dia. Dia kata, "Wallazi nafsi biyadih." Demi Allah yang diriku berada di tangannya, "La azidu ala hadha." Dia kata, demi Allah aku tak akan buat lebih daripada ni. Dia nak buat benda yang wajib ni je. Falamma walla, ketika dia beredar pergi, kata Nabi SAW, tengok Nabi SAW kata apa ke Arab Badui ni, yang dia kata lepas Nabi beritahu benda wajib dia buat, dia kata, demi Allah aku takkan tambah selain daripada ni. Dia nak buat yang ni je. Kata Nabi SAW, "Man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahlil jannah." Sesiapa yang suka nak tengok siapakah ahli syurga. Nabi SAW kata kat sahabat-sahabat lain, sesiapa yang nak tengok ahli syurga, falyanzur ila hadza. Tengoklah lelaki Badui ni. Dialah lelaki syurga. Sebab dia nak buat benda-benda yang wajib sahaja. Dalam riwayat Muslim, lelaki Badui tu kata, "La azidu ala hadza syai'a, la azidu ala hadza syai'an abada." Aku takkan tambah apa-apa pun selama-lamanya. "Wala anqusu minhu." Dan aku takkan kurangkan sedikit pun daripadanya. Maksudnya dia kata dia nak buat benda yang wajib je selama-lamanya. Nabi SAW kata dia masuk syurga. Jadi tuan-tuan, untuk kita dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, buat benda wajib dah cukup sebenarnya. Jadi kalaulah kita dah malas-malas sangat tak nak buat benda sunat, jaga jangan sampai kita tinggalkan benda wajib. Kalau kita dah malas-malas sangat, paling kurang buat benda wajib, tinggal benda haram. Bila-bila ada kemampuan, rasa rajin sikit, buat benda sunat. Jangan sampai kita buat benda sunat, terabai perkara yang wajib. Jangan sampai perkara yang wajib dan perkara yang Allah haramkan, kita langgar semua. Jadi tuan-tuan, insya-Allah sampai di sini sahajalah untuk malam ni. InsyaAllah pada sesi bulan hadapan, kita akan masuk hadis yang kedua. Kita akan masuk hadis yang kedua tentang seorang sahabat yang sangat suka baca surah Al-Ikhlas. Nanti kita akan tengoklah apa kaitan dengan tajuk cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita tamatkan sesi malam ni, ada apa-apa soalan? Ada soalan? Tak ada?
Okey, jika tak ada soalan, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.